Bismillahirrahmanirrahim. Salam Reformasi, salam Malaysia Madani. Okey, saya melihat sejak perpecahan Pakatan Rakyat terutamanya lah. Okey. Parti PAS itu semakin tergelincir daripada landasan kebenaran. Hujah-hujah saya adalah seperti mana yang selalu saya tag sahabat kita ni lah, Ustaz Zazuli. Okey. Jadi saya ingin memetik sedikitlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 19 bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Okey. Allah jamin bahawa Islam ini ialah agama yang benar dan diredai. Tetapi parti Islam ke, bank Islam ke, universiti Islam, sekolah Islam dan sebagainya, mereka hanya menempel nama pada Islam dan mereka terdedah kepada kesalahan-kesalahan dan kepincangan. Okey. Jadi kita melihat bahawa terdapat orang yang berhujah secara simplistik, berhujah secara mudah bahawa kita perlu sokong PAS, kita perlu undi PAS kerana dalam PAS ramai ulama. Kita akui bahawa PAS adalah parti yang ada Dewan Ulama. PAS adalah parti yang ada Majlis Syura Ulama. Dan PAS sejak tahun 1980-an, selepas revolusi Iran, mereka dipimpin oleh ulama. Mereka ada kepimpinan ulama. Tetapi apa guna ulama-ulama PAS? Sekiranya mereka membenarkan ataupun membiarkan kepincangan berlaku di dalam PAS. Saya tidak ada masalah sebenarnya dengan parti PAS, dengan apa-apa juga agensi-agensi di bawah PAS seperti PASTI, Seriti, Union Amal dan sebagainya. Cuma yang kita lawan ataupun yang kita sanggah sekarang ini ialah kesesatan yang dibiarkan oleh ulama-ulama PAS. Kenapa benda ini boleh berlaku? Kerana ulama PAS itu sendiri terdiri daripada mereka-mereka yang melakukan kesalahan dan dibiarkan. Okey, sebelum ni saya ada tulis berkenaan dengan senarai ulama-ulama PAS yang terlibat dalam fitnah dan kalah dalam saman fitnah. Mereka ni bukannya orang-orang sebarang, bukannya setakat lebay-lebay kampung, bekas pengurusi Yadim Ustaz Nasruddin Tantawi yang ada juga jawatan dalam Majlis Syura Ulama PAS. Ustaz Dusuki, yang baru-baru ni Ustaz Khalil Yahya, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Perak dan pelbagai lagi. Kita dah senaraikan sebelum ini. Jadi apabila di dalam PAS sendiri, di dalam Dewan Ulama itu sendiri, mereka sendiri terlibat di dalam fitnah, maka bagaimana mereka nak menasihati pemimpin dan penyokong-penyokong mereka? Okey. Saya melihat bahawa PAS ini mempunyai masalah dari segi pendekatan politik. PAS gagal untuk memahami perlembagaan Malaysia. Gagal untuk berpolitik mengikut perlembagaan. Sebab itu dalam kempen-kempen PAS, PAS menggunakan perkataan seperti kafir harbi, golongan ingin mengancam Islam dan sebagainya. Sedangkan PAS dan DAP ini sama aja. Mereka berdua adalah organisasi parti politik yang berdaftar di bawah ROS. Apabila kita nak mendaftarkan parti politik ataupun kita nak daftarkan pertubuhan, ROS akan tengok kita punya perlembagaan. Sekiranya tidak ada bercanggah dengan perlembagaan negara, tidak ada perjuangan yang subversif yang ditolak oleh kerajaan, maka parti tersebut akan diluluskan dan kita akan bergerak di bawah perlembagaan Malaysia. Tetapi masalah PAS, contohnya seorang ahli parlimen Jasin yang digelar sebagai Tuan Guru.
sebagai tuan guru ustaz, dia telah menulis di dalam buku beliau mengatakan bahawa perlembagaan Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah berlandaskan kepada kafir ke macam tu, dan sesiapa yang memperakui mengikut perlembagaan Malaysia terbatal akidahnya. Dan dia tak pernah tarik pun. Dan ini sebenarnya mengulangi amanat Hajadi yang telah difatwakan sebagai sesat oleh Majlis Fatwa Negeri Melaka. Okey? Yang sebenarnya ada dalam web JAKIM tetapi telah dibuang oleh Ustaz Idris masa dia menjadi Menteri Agama. Jadi Ustaz Tuan Guru Zulkifli juga orang yang sama juga mengatakan bahawa untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah mestilah menjadi ahli PAS. Jadi kita fikir kat mana ni? Adakah duli yang dibuat ke bawah duli Tuanku semua tu nak menjadi ahli PAS baru boleh jadi ahli sunnah wal jamaah? Kan? Dan benda ni tak ada siapa tegur. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni dia kata, kesesatan yang dibuat oleh Syekh Zainul Asri, tak silap saya dia mempunyai jawatan sebagai timbalan Dewan Ulama PAS Negeri Kedah. Seorang yang dianggap sebagai ulama besar Negeri Kedah. Kalau tak adalah dia jadi tetamu VIP dalam majlis selawat Negeri Kedah baru-baru ni. Dia kata Saidina Osman, sahabat Nabi Saidina Osman sampai ke Kedah. Ada ulama PAS yang lain tegur. Ada Dewan Ulama PAS tegur. Syekh, Saidina Osman, sahabat Nabi, sahabat yang besar, Khalifah Islam. Kemana sahaja dia pergi, ada riwayatnya. Macam mana dia boleh sampai ke Kedah tanpa ada satu riwayat pun? Sebelum ini, Ustaz Fawaz, MP Pematang Pauh, dia kata kalau untuk elakkan rumah daripada ceroboh masuk, simpan kitab Sahih Bukhari. Dan dia sebut, Imam Bukhari sendiri sebut. Saya tak nampak peranan Dewan Ulama PAS Pusat. Dewan Ulama PAS lah, tak kira PAS Pusat atau PAS Negeri. Saya tak nampak peranan Majlis Syura Ulama dalam menegur, membimbing pemimpin-pemimpin mereka. Jadi saya terpaksa ke depan untuk memberitahu bahawa PAS telah terkeluar daripada landasan perjuangan yang benar. Okay. Salah satu perjuangan PAS yang paling besar sekali ialah ingin melaksanakan hudud. Adakah pemimpin PAS serta ahli-ahli PAS sedar bahawa qazaf adalah salah satu daripada hukum hudud? Okey. Syekh Farul. Okey, tak apa, boleh bagi landing elok tu. Salah satu daripada hukum hudud. Saya rasa kalau kita buat hukum hudud, ramai pemimpin PAS, ramai ahli PAS yang kena sebat 80 kali kerana menuduh orang lain berzina tanpa boleh membawa 4 orang saksi. Okey. Sekian, terima kasih.